Kita target macam tu tak salah, tapi kena letak up lagi kerana Allah. Kita memang takut nanti dia lupa kita. Kita yang merana. Kita di dunia jangan merana kerana orang. Dalam bahasa tasawuf dia kata apa? Kullukum syirkun khafi. Kamu semua ni adalah syirik yang mengganggu kita kepada Allah. So makna hatta anak pun fitnah kepada kita. So kita tak nak masa tua kita duk bersedih kerana anak. Yeah. Walaupun kita akan sedih, tetapi kita nak fungsi kita nak berpaut dengan Allah Azza wa Jalla. Man arafa rabbahu istaraha. Siapa yang kenal Tuhan dia akan rehat. Kita tak naklah kita terduga dengan penyakit mental kerana kita hilang fungsi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya suka kalau kita kaitkan jugalah dengan isu semasa lah. Okay, zaman sekarang ni Ustaz, orang suka tunjuk macam-macam dekat media sosial. Macam disebutkan oleh Syahralia tadi, yang nyatakan tentang dengki, iri hati apa semua tu, ia boleh berlaku bila ada mereka, individu, dia ada trigger yang menunjukkan kemewahan itu, dan ini menyebabkan si yang menonton ini dia tak dapat seperti mana yang ditayangkan. Betul. Itu. Adakah ia juga boleh menyebabkan sakit mental? Boleh sangat menyumbang yang disebut sebagai hasadul ijtima', dengki masyarakat. So masyarakat terbentuk dalam bentuk dengki dan akhirnya kita tertekan. Sebab itu jangan fudul an-nazar, jangan terlampau lihat IG orang yang kita rasa dengki. Sebab dia akan menyebabkan kita tak senang hidup. Sebab itu orang yang paling rugi bila kita terlampau melihat nikmat orang, membandingkan dengan kita. Ya, dan tak bersyukur dengan apa yang ada. Kita kena kembali kepada kata-kata ulama tasawuf, Al-Imam Sayyidil Abad Al-Mursi dalam kitabnya Lataiful Minan. Dia menyebutkan kita perlu kepada setiap hari melihat nikmat Allah. Saya tulis buku ni kerana saya nak memuji dan mengucapkan kesyukur kepada atas nikmat Allah yang terlampau banyak. Kita boleh bercakap, kita boleh berfikir, kita boleh makan minum. Mulakan diri dengan alhamdulillah. Jangan dengan kesedihan. Hatta dalam buku John C. Maxwell, buku tu menerangkan kamu boleh berjaya, kamu boleh gagal. Dia menyatakan kesilapan orang, dia fikir dia seorang ada masalah. Orang lain tak ada masalah. Jadi dia fikir dia sahaja. Itu yang dia punya problem. So kita tak nak macam tu. Kita tak nak kita saja yang kita rasa tak ada nikmat. Ubah minda, bangun pagi, alhamdulillahilladzi ahyana wa amatana wa ilaihi nusyur. Ya Allah Tuhanku, alhamdulillah. Mulakan dengan positif, mulakan dengan nikmat. Karena wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kita kena cerita nikmat tapi bukan dalam bentuk kemegahan. Maka masyarakat kita ditimpa penyakit ilhaq yang menyebabkan stres. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Penyakit ini sangat berbahaya. Berbangga dengan anak-anak comel kita letak dalam IG. Anak huduh kita tak letak dalam IG. Duit kereta besar kita letak dalam IG. Semua kita bermegang dengan alasan nak encourage orang. Betul, tapi kalau hari tak encourage ni, dia mula ada penyakit menyebabkan ilhaq. Orang sakit betul, hati. Tapi itulah kawalan tidak ada dan seumpama dengannya bergantung pada niat kita. Namun untuk menjaga hati kita daripada untuk tidak menunjuk adalah satu benda yang sangat sukar walaupun bahasa kita digunakan dalam bentuk agama. Itu dia. Mental masyarakat juga perlu dijaga. Betul. Ustaz. Allahu Akbar. Baik Ustaz, bagaimana rawatan dari sudut acuan Islam? Mungkin Ustaz boleh kongsikan. Dalam rawatan Islam kita ada zikir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bila kita tertekan sedikit kita sebut hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian banyakkan berselawat kepada Rasulullah dengan apa-apa selawat. Kerana selawat ini menjadikan kita tenang, anwar daripada Tuhan turun. Banyakkan selawat, banyakkan istighfar. Astaghfirullahalazim. Hatta ulama tasawuf kata apa? Jangan fikir banyak masalah, banyakkan istighfar, Allah Taala akan buka futuhat. Adakah ini cara yang Rasulullah lakukan ketika ditimpa berbagai dalam hadis yang sahih menyebutkan idza hazabahu amrun badara ila salat. Nabi bila ditimpa sedikit tekanan, cepat-cepat solat. Allah. So dalam kajian di Amerika ya, dalam buku Syekh Qaradawi Al-Imam wal Hayah menyebutkan orang yang banyak sujud tak akan ditimpa penyakit stres. So banyakkan sujud kepada Allah, banyakkan baca Al-Quran, tenangkan dan anggap dunia kecil sangat, jangan anggap dunia itu besar, kita akan tertekan. Semua benda ada penyelesaian, tak dapat selesai semua, dapat selesai sebahagian dan berpaut hati dengan Allah Azza wa Jalla kerana dunia ini di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah Taala boleh selesaikan masalah kita tetapi dengan usaha, dengan perancangan, dengan ilmu, dengan istisyarah, tunjuk ajar dan seumpama dengan dia. Baik Ustaz. Satu ingatan yang sangat istimewa dan saya yakin para penonton semua insya-Allah kita sama-sama amalkan. Sebenarnya dalam Islam itu dah susun cantik dah. Bagaimana caranya untuk kita lakukan sebaik mungkin terutamanya dalam kehidupan kita supaya
kita dapat uruskan diri kita, dapat elakkan yang kita sebut sebagai sakit mental ini. Baik Ustaz, pelan tindakan kita sebagai individu dan juga masyarakat, mungkin juga ahli keluarga, bagaimana kita perlu berilmu dan menyantuni mereka sebaik-baiknya, iaitu golongan pesakit mental. Ya, bagi saya rawatan ini perlu kita cek daripada alam janin lagi lah. Sekarang kita ada medical check-up yang kita boleh minta doktor cek kandungan kita ada tak masalah. Kalau mungkin kita tahu adik-beradik kita, keturunan kita ada masalah mental, kita cek daripada kecil. Buat rawatan daripada kecil untuk kita pastikan dia dapat diselamatkan daripada awal. Semua benda yang disebut wa mu'dhamun nari min mustasghari syarari, api yang besar bermula daripada api yang kecil. So kalau kita dapatkan rawatan daripada awal, insya-Allah dia dapat kawal emosi dia, sebab banyak orang yang penyakit mental ni emosi dia cepat marah, mengamuk. Daripada kecil kita dapat tengok. Kalau nak mengamuk, ada masalah sikit, habis punggah satu rumah. Jadi kita dah dapat tengok, anak aku ni pelik, lain macam. Kita bawa pergi jumpa doktor. Jadi ada rawatan dia. Mungkin dia kena bersukan, kena bersenam. Sebab cepat marah sangat. Pasal apa cepat marah ni? Apa-apa mengamuk. So, ibu bapa jangan ada sindrom penafian. Apa maksud sindrom penafian? Ialah, anakku okey, I'm okay. Jangan begitu. I'm okay, nak kita nanti besar kita susah, kita yang susah pula. So, kita dapatkan rawatan, kita cek apa masalah. Ada masalah tak doktor? Jadi doktor yang akan memberi kesan. Yang kedua, kita ada latihankan sembahyang, zikir. Ya, latihan yang menyebabkan dia cinta kepada orang, ajar dia cinta kepada orang, ajar dia suka kepada kebaikan, suruh dia bersedekah. Jadi itu di antara benda-benda yang akan membentuk syakhsiah, sehinggalah dia sendiri akan jiwa ada minda. Lah. Minda dia sendiri akan menguruskan diri dia. Insya-Allah dia lebih cemerlang pada masa akan datang. Insya-Allah. Baiklah, saya yakin ramai yang terjentik hati pada pagi ini untuk sama-sama kita mulakan kembali ataupun dalam bahasa orang putihnya reset balik jiwa kita Ustaz. Jadi mungkin doa daripada Ustaz. Silakan Ustaz. Apa-apa kita dengan doa sebagai senjata kita. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba ma yuqarribuna ilaika. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Dain, terima kasih semua. InsyaAllah kita bertemu lagi. Baik, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fawaz Fadhil kerana kongsikan ilmu topik besar kita fiqh, iaitu fiqh